حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, soal apa makna agama? Jawabnya, makna agama itu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak yang diantarkan dia oleh Allah bagi segala hambanya yang mukallaf atas khabar Rasulnya daripada suruh dan tegah seperti i'tiqad dan ibadah dan muamalah dan munakahah dan jinayah dan lain-lainnya. Baik tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, kasih sayangnya ke atas kita kesemuanya, dapat lagi bertemu kembali di dalam kuliah kita Baku Iman dan juga Simpulan Iman. Setelah daripada sebulan kita tidak bertemu, baik. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi menyambung balik kuliah tersebut, iaitu pada muka surat 5. Pada katanya soal apa makna agama. Baik. Jadi dia jawab, katanya makna agama itu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syara yang dihantarkan dia oleh Allah. Tuhan hantar hukum tersebut itu untuk siapa?
yaitu bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan hukum itu melalui siapa? Yaitu melalui atas khabar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apakah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan khabarkan kepada kita sekalian hamba-Nya yang mukallaf ini, yaitu daripada suruh dan tegah. Baik. Maka terkandung di dalam suruh dan tegah itu 4 perkara yang disebutkan di sini, yaitu ada perkara yang disuruh di dalam bab i'tiqad, dan juga ada perkara yang ditegah di dalam bab i'tiqad. Demikian juga ada perkara yang disuruh kita ini di dalam ibadah, dan ada juga perkara yang ditegah dan dilarang di dalam ibadat. Demikian jugalah ada perkara yang disuruh di dalam bab muamalah, dan juga ada yang dilarang di dalam bab muamalah. Begitu juga ada perkara yang disuruh di dalam bab munakahah, dan juga ada yang dilarang di dalam bab munakahah. Dan juga benda yang disuruh di dalam bab jinayah, dan juga ada benda yang ditegah, yakni dilarang di dalam bab jinayah dan lain-lainnya. Bersangkut pun dengan kesemuanya itu. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebelum daripada kita nak urai ataupun kita nak mensyarahkan perkataan tadi, sukacita saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa makna agama dari segi sudut bahasa. Kerana yang kita bincangkan tadi itu makna agama pada istilah. Jadi ada pun agama pada bahasa dia ada beberapa makna, yaitu kalau di dalam bahasa Arabnya dia panggil ad-din, agama. Itu sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu ialah Islam. Jadi agama dalam bahasa Arabnya dia panggil din, ad-dinu. Maka kalimah ad-din itu tuan-tuan dari segi sudut bahasa dia membawa kepada beberapa makna yang banyak. Ada ad-din dengan makna al-ibadah, ada juga ad-din dengan makna at-ta'ah, ta'at, dan ada juga ad-din dengan makna al-jaza, yakni balasan, dan juga ad-din dengan makna al-hisab, iaitu perhitungan. Kerana di dalam Al-Quran kita akan menjumpa kalimah ad-din ini sebagai satu contoh. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi ad-dinul khalis, ala lillahi ad-dinul khalis. Jadi ad-dinul khalis di situ dengan makna apa? Din di situ dengan makna ibadat. Ketahuilah sesungguhnya ibadat bagi Allah Ta'ala itu mesti ibadat yang bersih. Begitu juga di dalam surah Lam Yakunin, surah Bayyinah, mukhlisina lahuddin.
Mukhlishina lahuddin, ikhlas mereka itu baginya akan agama. Jadi din di situ dengan makna apa? Dengan makna ta'ah. Buat ta'at ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil kalimah ad-din dengan makna ta'at, kalimah ad-din dengan makna ibadah. Dan kadang-kadang kalimah ad-din itu dengan makna al-jaza' wal hisab, yaitu dengan makna hari pembalasan dan juga hari perhitungan amal. Seperti mana yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi ad-din di situ bukan makna agama. Maliki Yaumiddin bukan makna agama di situ, tapi din di situ dengan makna al-jaza ataupun dengan makna al-hisab, yaitu Tuhan kita itu yang memiliki hari pembalasan. Ad-din bermakna al-jaza, hari pembalasan. Ad-din dengan makna hisab, yaitu hari perhitungan segala amalan makhluk. Baik. Jadi perkataan ad-din itu tentang dipanggil lahu iddatu ma'an. Ada baginya beberapa makna yang banyak dari segi sudut bahasa. Tetapi yang kita nak bincangkan pada malam ini tuan-tuan bersama, kita nak bincang perkataan ad-din yang kita terjemahkan di dalam bahasa kita panggil agama, iaitu kita nak bincang dari segi sudut istilah. Maka agama pada istilah itu tuan-tuan ni yang kita nak baca ni, ini makna agama pada istilah, iaitu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak. Itu yang dikatakan agama. Baik. Jadi bila mana dia sebut, maknanya perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak yang dihantarkan dia kan sekalian hukum syarak itu oleh Allah. Maka kita kena faham beberapa perkara. Jadi yang dikatakan agama ini tuan-tuan, mudah-mudahnya kita bercakap begini, iaitu kena kepada undang-undang ataupun kena kepada peraturan-peraturan ataupun undang-undang Tuhan. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala itu yang kata agama. Maka bila kita sebut kata undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bukan undang-undang yang direka ataupun yang dicipta ataupun ditetapkan oleh manusia. Yang kata agama itu bukan benda yang ditetapkan oleh manusia, bukan ditetapkan oleh makhluk, tetapi yang ditetapkan, diputuskan oleh empunya hukum undang-undang tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi silap banyaklah kalau orang kata hari ini hudud bukan agama ciptaan manusia dan sebagainya. Salah lah. Kerana hudud masuk dalam benda jinayah, maka jinayah ini ada hukum yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya undang-undang yang ditentukan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan rekaan manusia, bukan ciptaan manusia. Baik. Kalau begitu, cuba tengok. Dia kata tadi, iaitu hukum-hukum syarak
Artinya undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana undang-undang itu untuk siapa? Dia kata undang-undang itu bagi segala hambanya yang mukallaf. Artinya peruntukan hukum-hukum Allah ini ataupun undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan, bukannya untuk binatang. Bukannya untuk lembu, kerbau, kambing, unta dan sebagainya. Tak, sebab mereka itu bukan mukallaf. Dan juga undang-undang Tuhan ini bukannya untuk kayu, batu, pokok-pokok kayu dan juga batu bata dan seumpamanya, kerana mereka bukan mukallaf. Segi kita faham pula, bila kata undang-undang Tuhan kena ke semua makhluk. Tak, dia kata undang-undang ni dihantarkan bagi sekalian hambanya yang mukallaf. Baik, bila kata mukallaf, maka tuan-tuan jangan lupa, iaitu terkena kepada orang yang aqil baligh. Yang kita bincang dah yang lepas itu ada 5 syarat ya. Baik, kalau begitu kena kepada siapa? Kena kepada kita manusia, sebab kita ini orang yang akil baligh. Kena juga kepada jin. Bahkan jin mereka itu ditaklifkan pada ketika mereka itu diciptakan lagi. Adapun kita ini ditaklifkan sesudah daripada kita cukup umur baligh, baru ditaklifkan undang-undang tersebut ke atas kita. Baik. Tengok disebut, maka undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ini, Tuhan menyampaikan, Tuhan beritahu melalui siapa? Iaitu katanya atas khabar Rasulnya, iaitu atas khabar pesuruhnya. Kalau kita, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan makna apa? Dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita itu menyampaikan pula kepada kita ini umat-umatnya. Jadi dengan makna Nabi kita ini menjadi perantaraan bagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dibagi. Artinya kita nampak di situ, artinya hukum tadi ni bukan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi kita ini hanya menyampaikan apa yang ditetapkan dan juga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Kalaulah Fatimah putri Muhammad itu mencuri, Muhammad sendirilah yang akan memotong tangannya. Cuba tuan-tuan fikir, kalaulah hukum dan juga undang-undang ini direka cipta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, tentu Nabi kita tidak akan potong tangan kerana anak dia. Dan lagi pula Fatimah itu anak yang paling dikasihi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Nabi Muhammad kata, kalaulah Fatimah puteri Muhammad itu mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Ini bukti bagi kita bahawa undang-undang potong tangan bila sabit kesalahan mencuri bukannya undang yang direka cipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, tetapi ditetapkan peraturan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita lihat, tuan-tuan, kalaulah undang-undang kita yang kita reka ataupun yang kita cipta sendiri, bila kena atas kepala kita, kita lepas. Sebab kita bila kena atas kepala kita, ataupun kena pada anak isteri kita, ataupun kena kepada adik-beradik kita, lepas wangkih macam tu sahaja. Pasal undang-undang kita yang cipta, kita yang buat. Ini dah undang-undang Tuhan, tidak ada pengecualian. Semua kena apabila melanggar perintah dan juga undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengecualian. Sehingga tengok Nabi kita sendiri, kalaulah fardu takdir, kalaulah sekiranya Fatimah itu mencuri, Nabi sendiri yang akan potong tangan. Tegasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam undang-undang Tuhan. Itu nak memberitahukan kepada kita bahawa perhimpunan yang kata agama itu ialah kena kepada perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak, yakni undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala hamba-Nya yang mukallaf. Qaid kata mukallaf, nak keluar apa? Nak keluar yang bukan mukallaf. Maka yang bukan mukallaf tak kena undang-undang ini. Contohnya seperti kita kata budak umur 5 tahun, dia minum arak dan sabit kesalahan minum arak, adakah dia akan disebat? Tak disebat kerana dia bukan mukallaf. Kerana 5 tahun bukan lagi akil baligh, tak dikenakan hukum sebat. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Kalau seorang budak umurnya 5 ataupun 6 tahun yang belum baligh tiba-tiba berzina, fardu takdirnya, adakah mereka disabitkan kesalahan zina dan dikenakan had zina? Tak dikenakan kerana belum mukallaf, belum baligh. Jadi yang dikenakan hukum undang-undang tu bagi hamba-Nya yang mukallaf. Tu kita kena faham di sini. Ini macam yang kita ke semua yang ada pada malam ni, semuanya baligh belaka, mukallaf belaka. Maka bila mana kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikenakan undang-undang tersebut. Baik. Tengok, maka yang menyampaikan undang-undang dan juga peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu melalui khabar Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada undang-undang Tuhan ni? Tengok dia sebut, dia kata daripada suruh dan tegah. Yani ada undang-undang Tuhan itu ataupun hukum-hukum Tuhan itu dalam bentuk perintah, dalam bentuk perintah, maka tak dapat tidak kita kena buat. Baik, kita kena faham pula, bila kata dalam bentuk perintah, maka perintah itu terbagi kepada 2 bahagi. Yang pertamanya iaitu perintah yang tak dapat tidak mesti kita kena buat.
maka perintah itu dinamakan perintah wajib ataupun dia panggil suruh wajib. Tak dapat tidak kita kena buat. Sekira-kira dijanjikan dengan beri pahala atas orang yang mengerjakannya dan diancam dengan siksa api neraka atas orang yang meninggalkan perintah tersebut. Itu maknanya wajib. Baik. Dan yang keduanya, hukum Tuhan ataupun undang-undang Allah yang dihantarkan kepada kita melalui khabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, ada dia bagi bentuk suruh, perintah. Tetapi suruh itu suruh yang tak putus, suruh yang tidak kuat. Sekira-kira dijanjikan kita ini dengan beri pahala kalau kita mengerjakannya, dan tidak dijanji dan tidak diancamkan dengan siksa api neraka kalau kita meninggalkannya, cuma rugi sahaja, maka perintah itu dinamakan dia perintah sunat. Itu nama suruh sunat atau perintah yang sunat. Baik. Ini dua. Dia panggil suruh, sama ada suruh yang wajib ataupun suruh yang sunat. Jadi dua ini termasuk dalam kata perintah Allah, iaitu undang-undang Tuhan. Baik. Dan yang kedua, perhimpunan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala hantarkan dia bagi kita orang yang mukallaf ini melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam bentuk tegah, yakni dalam bentuk larangan. Maka larangan itu terbagi juga kepada dua bahagi. Yang pertama dia panggil larangan yang putus, yakni yang tak dapat tidak mesti ditinggalkan sekira-kira diancam dengan siksa api neraka kalau kita melakukannya, dan dapat pahala kalau kita meninggalkannya. Maka tegah ini dinamakan dia tegah haram, dan dipanggil tegah yang haram. Itu tak dapat tidak, mesti kita kena meninggalkan dan menjauhkan diri daripadanya. Dan yang keduanya iaitu tegah juga, tapi tegah yang tak kuat, larangan yang tidak kuat sekira-kira kalau kita mengerjakan dia itu tidak diancamkan dengan siksa, dan kalau kita meninggalkannya kerana Allah, yakni kerana menjunjung perintah Allah, kita dijanji beri pahala, itu dikatakan dia nahi karahah ataupun dipanggil larangan makruh, tegah yang makruh. Ini dikatakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum Tuhan. Dipanggil apa? Kesimpulannya, bila kita himpunkan dua-duanya itu sekali, iaitu orang panggil suruh dan tegah, maka terhimpun dalam itu dipanggil 4 hukum: wajib, sunat, itu masuk dalam kata suruh, dan haram dan makruh itu masuk dalam kata larang ataupun tegah. Baik. Itu yang kita bincang dah dulu, ingatkan balik. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, yang dikatakan agama itu yang disebutkan tadi, kita ringkaskan cakap dengan katanya kena kepada perhimpunan ataupun kumpulan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita orang-orang yang mukallaf ini.
Maka orang yang mengikut dan menurut, ini tak ada dalam kitab, dan kita huraikan sahaja. Maka mana-mana orang yang mengikut dan juga menurut undang-undang Allah ini, orang itu dinamakan dia Muslim, orang yang beragama dengan agama Islam. Mafhumnya, mana-mana orang yang tidak mengikut dan tidak menurut undang-undang Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia tidak dinamakan Muslim. Artinya dia bukan orang Islam. Itu saja. Mudah ya. Ulama kata mana-mana orang yang menerima hukum Tuhan, undang-undang Tuhan, yang mengikut perintah Tuhan, yang menerima hukum Allah, dia tidak ingkarkan hukum Tuhan, maka orang itu dinamakan dia Muslim. Artinya orang yang beragama dengan Islam, itu namanya Muslim. Baik. Maka agama ini juga tuan-tuan, kita selain daripada perkataan agama, dia ada juga beberapa nama-nama yang lain. Contohnya agama Islam ini juga, undang-undang Tuhan ini juga dinamakan dengan millah. Millah, millatu Ibrahim Hanifah, atau millah. Kenapa agama Islam ini juga dinamakan dia dengan millah? Jawabnya kerana millah itu maksudnya campakkan. Ada orang terjemah millah dengan makna cara hidup. Ikutlah kan. Lan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia diterima dengan mana cara hidup mereka itu. Yahudi Nasara tidak akan redha kepada engkau itu selama-lamanya sehingga engkau mengikut millah mereka. Baik. Tapi tuan-tuan, kita ambil di sini agama dengan mana millah, seperti mana dalam Al-Quran Tuhan sebut millata Ibrahim Hanifah. Millah, agama. Kerana apa? Kerana malaikat mencampakkan hukum-hukum agama ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihi salam mendatangkan wahyu, yakni mencampakkan wahyu daripada hukum-hukum Tuhan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana Nabi kita menerima wahyu tersebut, lalu Nabi kita pula mencampakkan hukum-hukum ini kepada umat-umatnya. Maka dinamakan campakkan itu dia panggil millah, yumli. Batu ulama berkata, summiya bidzalika li'anna al-malaka yumlihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumlihi lil ummatihi. Jadi dinamakan millah itu kerana malaikat, yakni malaikat Jibril sahibul wahyi, yang membawa wahyu itu, dia mencampakkan undang-undang ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita pula mencampakkan hukum tersebut itu kepada umatnya. Maka dinamakan dia millah. Itu satu. Dan juga agama ini dipanggil juga dengan syariah ataupun syarak. Dan dia ada beberapa nama.
Agama kita ini juga dipanggil syarak ataupun syariah. Pasal apa agama Islam ini dinamakan syariat Islam? Dia agama Islam juga tu, syariah Islamiyah. Agama Islam, syariat Islam, perundangan Islam. Jawabnya kerana syariah itu dia daripada perkataan syara'a. Maka syara'at bermakna bayyana, iaitu dengan makna menerangkan. Nah, jadi syariat Allah ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita hamba-hambanya ini akan hukumnya, undang-undangnya. Ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita menerangkan dan menjelaskan kepada kita umatnya ini akan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syariah. Satu makna agama Islam pun dia, millah pun dia, syariah pun dia, syarak pun dia. Maka hakikat Tuhan punya syarak itu iaitu Allah. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia panggil syar'i juga, tapi syar'i majazi. Pinjaman. Bukan makna hukum itu ditentukan ataupun diaturkan, disusun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kita umatnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyampaikan. Ada benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhan tidak memerintahkan Nabi kita menyampaikan perkara tersebut kepada umat, maka Nabi kita tidak menyampaikan. Nanti kita bincang di dalam sifat tabligh berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diperturunkan kepada engkau itu daripada Tuhanmu. Maka berdasarkan kepada ayat ini, ulama membahas ada benda yang Tuhan bagi tahu dekat Nabi, dan juga Tuhan perintahkan Nabi kita menyampaikan. Maka Nabi kita sampaikan, Nabi kita tak sembunyi walau sikit pun. Dan ada benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi, tetapi Tuhan tidak menyuruh Nabi kita menyampaikan kepada orang lain, maka orang lain tak dapat tahu. Bahkan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan yang ketiga, ada benda yang Tuhan bagi pilih, khayyira, benda yang mukhayyar, benda yang diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, sama ada Nabi nak menyampai ataupun tidak menyampai. Ini kita bincang ke depan dalam sifat tabligh, sifat yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, tuan-tuan, bila mana kita sudah faham perkara tersebut, maka kita tengok sedikit dia buat misal di sini. Dia kata misal bagi kata hak agama itu, dia kata seperti i'tiqad. Tengok maknanya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, i'tiqad dia ada bersangkut paut dengan agama. I'tiqad dia ada bersangkut paut dengan agama. Baik, i'tiqad yang macam mana itu? Iaitulah i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar, i'tiqad yang betul. Bagaimanakah i'tiqad yang betul? Iaitulah i'tiqad mengikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga
jalan khulafa'ir rasyidin selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu baru yang dinamakan orang yang beragama. Maka dalam bab i'tiqad ini dia membincangkan 3 perkara ataupun 3 benda, 3 bahagian. Bahagian yang pertama yang membincangkan iaitu membincangkan mengenai ketuhanan. Itu masuk di dalam bab i'tiqad. Jadi membincangkan mengenai ketuhanan, jadi mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat-sifat yang mustahil atas Tuhan, dan juga sifat yang harus bagi zat Tuhan kita Azza wa Jalla. Ini dibincangkan di dalam i'tiqad yang termasuk dalam kata agama. Nah, bahagian yang kedua daripada 3 bahagian i'tiqad itu iaitulah bahagian kenabian dan kerasulan. Yang ini sifat-sifat yang wajib bagi sekalian rasul, yang mustahil atas zat mereka itu, dan juga yang harus pada zat mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini masuk dalam bab i'tiqad yang dikatakan agama. Dan yang ketiganya iaitu membincangkan mengenai perkara yang mughayyabat, ghaibiyat, benda-benda yang ghaib, yang tak dapat kita lihat dengan mata kasar, tetapi benda ini yang kita dengar khabarannya daripada Allah dan juga Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benda ini dinamakan sam'iyat. Yang sam'iyat, ghaibiyat, benda yang ghaib, yang tak dapat kita lihat dengan mata kasar. Ini masuk dalam kata i'tiqad, yang kata masuk di dalam agama. Yang berikutnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, dia buat misal lagi di situ. Dia kata dan ibadah, dan ibadah. Ini juga termasuk dalam kata perhimpunan sekalian hukum syarak yang bersangkut pun dengan ibadah, dengan makna ada perkara-perkara yang disuruh dalam ibadat, dan juga ada pula perkara yang dilarang dan ditegak di dalam ibadah. Maka kita buat secara ringkasnya, ibadah itu dia ada berbagai-bagai, bermacam-macam. Ada ibadah yang bangsa harian, dibagi ibadah yaumiyah, ibadah yang bangsa harian seperti sembahyang fardu 5 waktu dan seumpamanya. Ada pula ibadah sanawiyah, dibagi ibadah yang bangsa tahunan, seperti haji, dia bangsa tahunan. Ada juga ibadah maliyah, ibadah yang bangsa harta seperti zakat. Ada juga ibadah badaniyah, ibadah yang bangsa badan, seperti kita buat semayang dan haji tadi, itu masuk dalam ibadah yang bangsa badan. Berbagai-bagai macam jenis ibadat, ini juga termasuk dalam kata agama. Maka kita kena tengok mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dan juga mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegah. Baik. Dan berikutnya, dan muamalah. Ada muamalah yang sahihah dan juga ada muamalah yang fasidah, yang merosak, yang tidak sah. Begitu juga masuk dalam kata agama ini munakahah, nikah kahwin, bersangkut pun dengan dia. Dan juga yang dikatakan agama itu ialah jinayah, hudud dan lain-lainnya. Kesimpulannya tuan-tuan begini, dengar baik-baik. Kesimpulannya yang dikatakan agama itu
iaitu kena kepada perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang melalui khabaran dan cerita dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ini. Baik, maka agama itu kita bagi kepada dua kategori. Yang pertama, agama yang bersangkut dengan usul. Maka yang usul ini dikatakan usuluddin. Nah, dia panggil umbi-umbi, asas-asas, tunjang-tunjang bagi agama. Maka yang usuluddin inilah dinamakan i'tiqad. Yang kita sebut tadi, itu dinamakan usuluddin. Dan yang keduanya, bila kata agama, dia ada juga pada agama itu yang dia panggil furu'uddin, iaitu cabangan-cabangan bagi agama. Maka furu'uddin inilah terbitnya ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Ini bahagian furu', dipanggil bahagian furu'. Adapun bahagian i'tiqad itu namanya bahagian usul, usuluddin. Itu yang kita panggil itu usuluddin, furu'uddin. Din itu agama. Ada usul agama, ada furu' bagi agama. Jadi usul bagi agama itu kita panggil i'tiqad. Furu' bagi agama ini kita panggil fiqh. Membicarakan mengenai 4 rubu' ibadat, rubu' muamalat, rubu' munakahat dan juga rubu' jinayah. Ini namanya furu'uddin. Dia panggil cabangan-cabangan agama. Maka furu'uddin ni tuan-tuan, usuluddin ini kesemuanya mesti kena muafakat. Sebab itu tuan-tuan, ada imam-imam mazhab yang 4, mereka ini berkhilaf tentang ada Tuhan tak ada Tuhan. Tak ada. Kalau tuan-tuan mengaji lebih kan, Imam Abu Hanifah kata Tuhan tak ada, Imam Syafi'i kata ada. Jadi mengenai ada Tuhan, khilaf ulama. Ulama kata ada Tuhan, ulama ni kata tak ada Tuhan. Ada tak dibincangkan begitu? Tidak ada. Semua ulama mazhab ijma' ittifaq mengatakan semuanya Tuhan ini satu. Tuhan ada, Tuhan bersifat dengan kekal, Tuhan bersifat dengan mukhalafah lil hawadis dan seterusnya. Tak ada khilaf. Tetapi yang berlaku khilafnya iaitu pada masalah furu'. Ini khilaf. Sebab itu timbul mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini berlaku khilaf pada furu'. Adapun pada usul tak ada khilaf. Seperti mana begitu juga tuan-tuan, semua nabi-nabi daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masalah i'tiqad semuanya semacam, tak ada khilaf. Tetapi yang berlain-lainan itu pada masalah furu'. Tengok syariat Nabi Adam lain, syariat Nabi Musa lain, syariat Nabi Isa lain, main syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlain-lain pula. Sehingga syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menasahkan semua syariat-syariat Nabi dan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi masalah furu' dia berlaku khilaf. Ini tuan-tuan, kesemuanya dikatakan agama. Inilah undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tuan-tuan, agama ini luas. Jangan hanya kita faham kata agama itu kena kepada semayang, zakat, puasa, haji, umrah, korban.
buat kekah itu saja kita faham agama, bukan meluas, mencakupi ke semua perkara bersangkut paut dengan akidah dan juga bersangkut paut dengan cabangan-cabangan agama, ibadahnya, muamalatnya, nikah kahwinnya, dan juga bab hududnya ataupun jinayahnya. Ini yang dikatakan agama. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, setelah daripada kita memahami apa makna agama, maka suka cita saya nak kongsikan lagi dengan tuan-tuan perkongsian maklumat yang penting. Dan kalau tuan-tuan tak anggap penting, ikutlah tuan-tuan, tetapi ini perkara yang penting. Bagaimana kita nak tahu kata seorang itu benar-benar dan juga betul-betul beragama dengan agama Islam? Dia mesti ada alamat dan juga mesti ada tanda-tanda dia. Kerana setiap sesuatu itu mesti ada tanda. Contohnya macam dengan kita nak tahu dia itu seorang ahli beka ke bukan ahli beka, dia mesti ada alamat dia untuk kita mengenali dia. Seperti mana juga seorang itu dia ahli tauhid, ahli tasawuf ataupun dia seorang ahli seni, dia mesti ada alamat-alamat dan tanda yu'raf yang dapat kita mengenali dia. Demikian juga tuan-tuan dengan agama. Nak tahu seorang itu benar-benar dan juga betul beragama dengan agama Islam, mesti ada alamat dan bukti yang menunjukkan ke arah tersebut. Maka apakah alamat yang dapat kita tahu seorang itu benar-benar dan juga betul beragama dengan agama Islam? Ataupun dalam bahasa yang lain kita panggil seorang yang Muslim haqiqi, orang Islam yang sejati, orang Islam yang sebenar-benarnya. Maka kata Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa alamat dan juga tanda seorang itu betul-betul beragama dan juga benar-benar beragama, dia ada 4 alamat, 4 tanda. Tuan-tuan pastikan ada 4 tanda ini pada kita. Kalau ada pada kita, maka kita ini nama Muslim haqiqi, orang Islam ataupun orang yang beragama Islam yang sejati ataupun yang sebenar-benar. Kalau tak, maka tidak. Begitu juga kita kena lihat seorang yang mengatakan dia ini nak menjalankan hukum Islam, kita tengok ada alamat ini. Kalau ada pada dia, kita boleh ikut. Kalau tidak, dia cakap bohong saja. Kita kena pastikan betul-betul, bukan bohong saja. Kerana setiap sesuatu ada alamat. Batu ulama kata, ala inna likulli syai'in alaman. Ketahuilah, setiap sesuatu itu ada alamat, tanda dan juga bukti yang menunjuk di atas sesuatu itu. Baik. Yang pertama kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata sihhatu aqdin. Sihhatu aqdin maknanya alamat yang pertama ini alamat yang besar, iaitu sah i'tiqadnya. Itu tanda orang yang beragama dengan sebenar-benarnya, iaitu orang yang sah ataupun betul i'tiqadnya itu. Lagu mana kata orang yang sah dan betul i'tiqad ni? Maka disyarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid bi syarhi Jawharatit Tauhid. Katanya sah i'tiqad itu dengan makna, iaitu i'tiqadnya itu dia jazamkan dengan jazmuhu bi ahli sunnati wal jamaah,
i'tiqadnya itu putus, i'tiqadnya itu jazam, seperti mana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu nama sah i'tiqad. Kalau i'tiqadnya itu tidak betul dengan aliran yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, maka itu bukan orang yang benar-benar beragama dengan agama Islam. Dan tuan nak cerita bab ahli sunnah wal jamaah ni panjang, jadi saya ringkaskan sahaja. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Kerana puak Mu'tazilah pun mereka mendakwa dan juga mengaku ahli sunnah wal jamaah, dan puak Syiah pun mereka mengaku juga ahli sunnah wal jamaah, dan puak-puak yang lain pun yang apa nama lagi, macam-macam nama, mereka juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tak mengaku, semua orang boleh mengaku, tapi kalau pengakuan itu tidak betul dengan yang diakui, maka itu ada satu pembohongan dan juga satu pendustaan. Mari kita sama-sama mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab An-Nihal wan-Nihal bagi Imam Asy-Syahrustani rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah, an-najiyatu minha wahidah." Qila wa manin najiyatu ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Qila wa man ahlus sunnati wal jamaah? Qala ana allati al-yawma wa ashabi. Atau kama qala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Yang mendapat kelepasan daripada kesesatan dan juga api neraka satu sahaja, Nabi kata. Wal baquna halka. Yang baki lagi itu, yakni yang 72 itu kesemuanya binasa. Dan bila Nabi kita bersabda begitu, lalu sahabat pun bertanya, wa manin najiyah, siapakah yang firqah yang kelepasan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kita menjawab, iaitulah ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat tanya lagi, siapakah ahli sunnah wal jamaah itu wahai Rasulullah? Nabi kita bersabda, yaitu puak yang aku berada di dalamnya pada hari ini dan juga para sahabat-sahabatku. Itu ahli sunnah wal jamaah. Maka hadis ini disyarahkan oleh Imam ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, syarah bagi Jami' Tirmizi. Jadi apa makna allati ana 'alaiha wa ashabi? Dengan makna ay minal aqaidil haqqah wat tara'iq al-qawimah, yaitulah daripada akidah-akidah yang sebenar dan juga jalan-jalan yang lurus ataupun jalan yang betul, yaitu jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan Khulafair Rasyidin selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin an wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Hadis ini terdapat di dalam hadis 40 Imam Nawawi, tuan-tuan balik buka. Baik, Nabi kata, sesiapa yang hidup
selepas daripada aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika itu, apakah pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita kesemua yang dipesan oleh Nabi, iaitu Nabi kita suruh melazimkan diri kita ini dengan sunnah Nabi dan juga dengan sunnah Khulafa ar-Rashidin. Gigitlah dengan gigi geraham yang bongsu, nawajis, maksudnya gigi geraham yang bongsu di belakang sekali. Dengan makna tuan-tuan, kalau kita gigit di depan ni tak berapa kuat, tapi kalau kita nak gigit bagi kuat, kena tokak nama dalam, baru dia kuat. Kena pegang sungguh-sungguh dengan jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyyin. Baik, panjang ceritanya. Kalau gitu, zaman sekarang ni kita nak ikut ahli sunnah wal jamaah tu kena pada puak mana? Etikad ahli sunnah wal jamaah, etikad yang sebenarnya, etikad yang macam mana? Disebutkan oleh al-Imam al-Allamah Murtada az-Zabidi di dalam kitabnya Ittihaf Asadatil Muttaqin bi Syar'i Ihya'i Ulumiddin. Bagi Imam Ghazali, dia kata, wa iza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah radhiyallahu anhum. Apabila disebut secara langsung, apabila disebut secara mutlak ahli sunnah, maka yang dimaksudkan, yang dikehendakikan dengan ahli sunnah itu ialah kena pada dua puak ni. Pertama, Asy'ariyah, yakni ulama-ulama yang mengikut aliran Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan yang kedua, Maturidiyah, iaitu ulama-ulama yang mengikut aliran fahaman Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu. Inilah tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam bab i'tiqad, kita jangan menyimpang daripada dua aliran ini, aliran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Biasanya orang yang mengikut Asy'ariyah iaitu orang yang bermazhab Syafi'i dalam hukum fiqh. Dan kebiasaannya yang mengikut Imam Abu Mansur Maturidi ini ialah daripada kalangan ulama-ulama mazhab Hanafi dan juga Hanbali. Dan Maliki juga ikut Maturidi, ikut Asy'ari. Ulama Maliki ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, ulama Syafi'i juga mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah. Pastikan tuan-tuan, perempuan, hadirin sekalian, i'tiqad kita mesti betul. Baru dikatakan orang yang benar-benar beragama. Yang kedua, ada 4 tadi kan. Alamat yang kedua, nak tahu kata seorang itu betul-betul dan juga benar-benar beragama, iaitu wafal ahdi. Wafal ahdi maksudnya dia menyempurnakan janji. Kata Imam Nawawi, apa makna menyempurnakan janji? Kita berjanji dengan orang lah. Kalau hak tunai tak tunai janji itu, namanya bukan benar beragama dengan agama Islam. Janji sedap, lebih dekat-dekat lah ni kan. Janji itu janjinya macam-macam, tapi lepas tu tak tunai janji. Adakah ini orang yang benar-benar beragama? Adakah maksud begitu? Itu salah satu daripada maksudnya. Tetapi yang tepatnya yang dihuraikan oleh Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dia kata menunaikan janji itu dengan makna al-itiyan bil fara'id,
dengan mana kita mendatangkan ataupun kita melaksanakan segala keperluan dan kewajipan. Itu makna menunaikan janji. Janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menunaikan segala kewajipan dan kefarduan yang diperdukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tanya diri kita, adakah kita ini telah menyempurnakan segala kewajipan yang diwajibkan oleh Allah ke atas kita? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Kalau kita telah pun melaksanakan kewajipan-kewajipan dan keperluan yang Tuhan perwajibkan dan perdukan ke atas kita, itu tanda orang itu beragama dengan sebenar-benarnya. Maka nak cerita kewajipan-kewajipan dan keperluan ini banyaklah. Itu tuan-tuan kena belajar dalam kitab fiqh. Apa kewajipan kita dalam ibadat, apa kewajipan kita dalam muamalah, munakahah, dan juga dalam bab jinayah. Adakah kita telah laksanakan kesemuanya? Kalau belum, maka belum. Kalau sudah, maka alhamdulillah. Kita ini dinamakan orang yang Muslim hakiki, Muslim yang sejati, yang betul-betul beragama dengan agama Islam. Yang ketiga, kita ringkaskan saja, yaitu tuan-tuan, yang ketiganya sidqu qasdin. Sidqu qasdin. Apa makna sidqu qasdin? Yaitu benar qasad. Apa makna benar qasad? Benar qasad dengan makna kita mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ikhlas semata-mata kerana Dia. Tentuan hari ini orang ramai macam-macam kerana. Contoh, minta maaf lah, kita buat misal saja, ni misal saja, dan juga secara tak langsung memperingatkan. Contohnya macam kita ini berusaha nak mengimarahkan masjid, panggil orang buat pengisian kuliah antara Isya dengan Maghrib, tapi kita panggil itu kerana kita nak nama kita naik. Ini bukan orang yang betul-betul beragama. Kerana dia tu bukan kerana Allah, tapi kerana supaya nama dia naik, disanjungi, disebut, oh ini pandai dia ni, ijaz atau penceramah atau pengkuliah atau begitu begini, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak berlaku. Bukti kata tahu kata tidak ikhlas kan tuan, apabila ada orang lain atau dia jadi masam muka dan dia tak datang dah ke masjid, dah ada orang tak nak bagi ke dia, dia pergi lari di masjid yang lain. Ini bukti buat kerja agama tapi tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti kata dia bukan buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kerana untuk mendapat sanjungan, dapat nama, dapat pangkat dan umpamanya. Maka ini bukan orang yang benar-benar beragama dengan agama Islam. Kalau orang yang benar-benar beragama dengan agama Islam, dia buat kerja ke semua kerana Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, menghitung-hitungkan pahala di sisi Tuhan. Orang buat kita, orang tak mau kita tapi aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang benar-benar beragama dengan agama Islam. Dan yang keempat, kata Imam Nawawi
yaitu tarkun limanhiyin, maksudnya meninggalkan bagi segala yang dilarang. Apa makna meninggalkan segala yang dilarang? Iaitu dengan makna ijtinabul muharramat, iaitu dengan makna dia meninggalkan dan juga menjauhkan segala yang diharam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang beragama. Maka tuan-tuan, kalau kita mendapati keempat-empat tanda dan juga keempat-empat alamat ini, itu sahih, kata orang itu benar-benar beragama dengan agama Islam. Jadi tuan-tuan pastikan supaya kita tak kena tipu dengan orang lain. Dia mengaku kata ni aku nak buat agama Islam ni, tengok ada 4 benda ni pada dia. Kalau ada 4 benda ni pada dia, kita boleh ikut. Tapi kalau tak ada 4 benda ni, dosa dia ikutlah. Bohong ya. Pastikan etikad yang sahih, mengikut etikad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, menyempurnakan janji. Dan yang ketiga, benar qasad, yakni niat ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain. Dan yang keempatnya, menjauhkan diri daripada segala benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betul-betul orang yang beragama. Baik. Kemudian soal, apa makna Islam? Cantik dah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Rabbi Allah ya Karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.